Lepas tu lepas tu saya sambung pengajian dekat UIA, ambil foundation dekat UIA, ambil economics. Lepas tu saya sambung degree accounting 2016 sampai 2020. Lepas tu saya sambung ambil ACCA. Saya dah pass 2 paper, ada lagi 2. Lepas tu sekarang ni saya bekerja sebagai auditor dekat EY lah, kita panggil Ernst & Young. And then dekat DG juga saya aktif dekat society, Bachelor of Accounting Society, and then saya juga aktif sebagai lifeguard lah dekat UAE tu kan ada kolam, so saya jadi lifeguard lah kat tepi tu. Lepas tu saya ajar swimming juga. Itu a brief introduction about me lah. Perenang. Itulah sebagai lifeguard kita kena ada training jugalah. Yang tu ada topik because we would like to focus on accountancy kan. So kita fokus kat tu dulu. So enough about me. So I will explain Syami back to yang education pass tu. Oh, okay. Yang first kali. Education pass untuk macam siapa yang umur 18 kan, 19 tadi kan. So macam nak ambil accounting yang ada banyak cara tau. Sama ada you macam you ambil CAT, foundation in CAT, lepas tu you terus ambil ACCA. Yang tu sekejap je lah, Tapi in my case, I took degree, so ACCA tu bukan my thing lah, my thing to explain. I will explain macam mana kalau you daripada diploma, you daripada foundation in business or arts or economics, or you ambil A-level macam matric ke pre-university, macam A-level kat matric semua tu ada accounting kan. So after you habis SPM, you boleh masuk either diploma, foundation ataupun matric, and then you sambung degree. Lepas tu you degree 4 tahun. Selalunya kalau universiti awam dekat swasta ni accounting kita 4 tahun lah. 4 tahun. Sebab tu memang rules and regulation dia lah. Lepas tu after 4 tahun, it's up to you untuk you ambil professional paper. Macam accounting ni kita ada professional paper juga tau. Ada ACCA, banyak lah. CPA, sedia, ICAW. So ikut kita sama ada kita nak ambil ke tak paper tu ataupun kita terus kerja. Ataupun kita ambil part time. Macam saya sambung dulu full time, lepas tu saya sambung part time. Next. So macam dekat accounting, you bukanlah jadi accountant tau. Sebab bila you belajar accounting ni nanti 4 tahun degree tu, you akan belajar macam-macam. You akan belajar anything lah, because accounting ni macam you belajar business, you belajar economics, you belajar finance, you macam Q&A saya jawab nanti So macam you boleh belajar macam-macam lah. So antara yang famous field yang you can get from learning of accounting is you boleh jadi financial accounting kira macam bookkeeper tu lah, management accounting tu you macam buat division untuk company. Macam you jadi CEO ke chief operation ke, yang tu under management. You boleh jadi tax accounting juga, you boleh kerja dekat LSDN, you boleh kerja dekat firm tax, macam-macam lah. Lepas tu and audit juga, macam for my field, I'm an auditor, so I venture into this field, audit and insurance services. Nanti you dekat degree ke, dekat CAT, you memang akan belajar subjek khas sebab this auditing and insurance lah, nanti you belajar. Kat sini ada ke yang tengah degree ambil accounting, boleh check sebab I nak tahu ada tak ambil degree dekat accounting. Boleh drop dekat chat. Boleh drop tak? Ke semua tengah foundation level lagi? Yang level.
Okay lah, I proceed to the next slide. Nanti you all type je, okay? Yang do's This and one? don'ts tu. No, Okay. do's and don'ts. Do's and don'ts. Lagi. Ni. Ni. Okay. So macam a bit advice lah for me. Macam untuk simplify kan. 4 tahun degree ni lah kan. 4 tahun degree. And then intern and then anti-career, what you should do lah. What you should do in order for you to at least be success in your degree and until you venture into working world lah. Terus the other, you always have to be curious and ask questions. Contohnya macam I can deny that macam in the Malay society itself, kita ni macam pemalu sikit kan. Macam malu nak tanya apa semua. Tapi tak apa. Macam kalau you malu nak tanya, you boleh je contact dengan lecturer ke after class ke ataupun you cari yang kawan pandai-pandai tu you tanya. Macam tu. Lepas tu, nombor 2, always take care of your mental and physical health. Means macam biasalah bila you terlalu banyak assignment, you terlalu banyak kerja, so macam macam mana you uruskan your mental health tu macam penting jugalah. You kena aktif juga sport apa semua. You kena jangan belajar je lah. You have to know when to enjoy lah. Lepas tu surround with good peers. You have to macam cari kawan yang boleh tolong you waktu you susah and senang, and know when to play and study. So macam you have to know like berapa lama nak enjoy ke, kita main game ke, tengok TV ke, tengok movie ke. You kena pandai prioritize lah, divide yourself between that lah. And then don't keep silent. Keep silent tu maksudnya bila you have problem, contoh you have problem with your study, you tak faham this topic, you biar je. So you biar je sampai habis time you tak faham je tu. So can avoid that lah. So macam you kena faham benda tu yang A, sebab kadang-kadang yang A tu dia akan relate dengan F. So macam at first you kena pandai lah, keep asking lah, and then procrastinate too much. Macam like everyone pernah procrastinate kan. So macam you have to don't do it too much lah, pandai control lah. Macam mana yang you kena buat dulu, you buat dulu. Mana yang you kena buat kemudian, you buat kemudian. And then don't think only one way. Contohnya you rasa ataupun family you rasa ataupun kawan you rasa sepatutnya macam ni. Sepatutnya benda ni kena macam ni. Tapi sebab you tak dapat benda tu, you macam everything, you think like it should be like that, tapi sebenarnya ada banyak lagi cara lain. So macam you have to make a lot of research lah. Banyak kamu tanya, banyak tanya orang lain, banyak pandang orang lain. I think itu je kat from my side. Mesti, okay. Right. Nanti Q&A kita jawab kemudian, okay? Okay, nice. Okay, proceed to task ni. Sebelum kita proceed, izin laluan sedikit. Sebab saya tertarik dengan poin yang disampaikan oleh si Sainal per kita kan. Procrastinate too much kan. So, ni saya tambah sikit lah. So kalau this is a part of techniques yang mungkin korang semua boleh guna dalam nak buat anything in your life lah. Orang panggil dia 80-20 rules. Okay, so sebab most of the things yang kita buat, tak kisah kita belajar ke ataupun cara kita hidup ke, 20% effort tu kan, dia akan menyumbang kepada 80% punya result. Contohlah, kita kasih contoh macam kita study, buku tebal, tapi kalau yang masuk exam tu kan, sebenarnya 20% je yang akan masuk kebanyakan benda dalam kita punya exam paper kita. So like kalau study tu macam nak kena tahu lah macam mana nak dengan 20% yang core tu kita dapat score exam kita. Akan memberi result 80%. Most of the result or the score in the term itself. So itu just lingan sikit lah saya tambah. Sebab bila tengok dengan benda ni, dia kita boleh relate lah benda tu. So procrastinate ni for me everyone do benda ni.
Cumanya faham lah kan, sikit atau banyak, dekat tempat yang betul ataupun tidak. Procrastinate benda-benda yang tak sepatutnya, we should do that. Procrastinate dalam belajar, tak betul gitu. Okay, so kita teruskan. Speaker kita yang kedua dah semangat cakap ni. Kita tengok gambar pun dah tahu dia punya semangat lah tu. Apa je, okay boleh pass lah I. Okay, so kita pass kan. Alright, so kita boleh perkenalkan lah. Okay, sini. Alright, okay. Alright. Kau pula sebab dah explain everything kan, tiba-tiba tak ada pula. Santai. So nama penuh Tasnim Kirawan Siswa, Tasnim binti Kirawan Siswa, you all boleh panggil Tasnim saja. Currently kerja sebagai finance executive di Uzma Group, dan juga tak belajar untuk professional accountancy dengan ICAW, insyaAllah. Jauh lagi berjalan tu. InsyaAllah. Dan Macam kenal je Uzma ni. Uzma Group. Uzma Group yang tu yang Oil and gas. oil and gas yang kalau tak setahu saya, Uzma Berhad ni diorang dah buat satu macam perjanjian dengan dengan Space Technology. Diorang dah bagi tahu diorang nak bagi beberapa persen diorang punya share kepada Space Technologies untuk hantar manusia ekspedisi ke Marikh. Tak silap lah. Sebab saya masa tu ada dekat Akademi Sains Malaysia. Dan one of the peserta dalam tu ialah, kalau akak nak tahu siapa, CEO kepada Uzma tu sendiri. Dato' Kamarul ke? Ya, benar itu Kak Tasnif. Azir Irfan ni, what do I call you? Azir ke Irfan? Azir. Umur berapa? 18. Okay, nanti habis degree boleh lah masuk Uzma. InsyaAllah. Sebab dah ramai dah Ansara dah ramai Ansara kat sana kan. Semua tu our CEO is Dato' Rizwan Mohammed. Dia juga merupakan Presiden Ansara Malaysia lah, kalau sesiapa yang XMI sana. So degree saya sama dengan Aina, grad di Bachelor in Accounting IUM. So foundation I pun dekat IUM sebab UIA memang ada foundation dia sendiri. Also dekat American Taipei 2012-2013. So I was active in sports lah, taekwondo, dari high school ni. So dekat Taipei tu dah main taekwondo sampai universiti pun main taekwondo. Wow. Itulah untuk ni. Sekarang I aktif juga volunteering dengan Ansara Taipei, Expo Komunikasi. If ada anything, just korang jump in je tau. Sebab ni kan macam kita nyembang je kan. So santai. Okay. So intro je. Terus ke soalan ke macam mana? Ada slide lagi ke? I pun tak shoot, sorry. Do's and don'ts. Dah ada. Do's and don'ts okay. Yang sharing session tu. Oh ya. Yang ni. Okay. Syahmi approach I. Dia cakap the focus of this sharing session ni untuk fokus lebih on the do's and don'ts if you want to be success dalam bidang accounting kan. Accounting, auditing, benda-benda tu lah. So basically yang Aina dah share tadi, do's and don'ts mungkin in career and juga during study lah kan. So more or less points I sama je. Cumanya I nak tambah macam Syahmi pun dah tambah tadi kan on the procrastination. Dia kata guna 80-20 rules kan. And kalau you guys pick up tadi, Syahmi ada bagi contoh, buku teks kan punya lah tebal, but then 30% daripada situ je yang masuk. So what I pick up from my degree life, pay attention in class. You kena pay attention in class. Malas macam mana pun you nak revise ke, you nak buat homework ke, tak buat homework tak payah. Kalau malas tak buat homework, tak payah. Ada pula kena marah kan. Jangan ikut bad habit lah. Jangan ikut lah. Yang sebenarnya it's a bonus kalau you memang rajin out of class. Tapi dia punya basic class you memang kena pay attention. Kalau you rasa you nak tidur tapi kalau time tidur tu you boleh serap, tidurlah asalkan benda yang dalam kelas tu you serap. Sebabnya I think kan macam dekat degree ni
sama je kalau belajar high school pun. Benda-benda yang dalam kelas ni, cikgu atau lecturer akan tekankan benda-benda yang penting. So benda-benda yang penting yang di-highlight tu, you pay more attention kat situ. So bila you pay attention dalam kelas, you dah faham. The next time you macam nak buat homework ke, you nak revise ke, at least benda tu akan recall. Tak adalah bila saya nak buka buku out of class, baru nak belajar. Itu macam dia dah jadi macam buang masa punya juga. So yeah, that's the thing yang I pick up lah 10 degree. So jangan main-main lah dalam kelas, rugi. And then other than that, do's and don'ts okay, the do's. I rasa it's important for you to be active juga. Macam I dengan Aina, tak adalah nak cakap kita orang super aktif, tapi kita orang try lah juga to participate and engage dengan benda-benda lain selain daripada belajar sahaja. So macam I dengan Aina, kita orang first start communicating sebab kita orang join the same society. Kita orang join society, accounting society lah. So banyak program sama-sama, benda-benda tu lah, organize. Benda ni kan, I rasa perlu juga sebab macam kita orang join society account ni, barulah kita orang macam dapat exposure tau. Sebab kita orang organize event yang melibatkan company-company luar juga. Macam kalau kita account kan, accounting firm yang akan datang bagi talk, so kita orang yang akan organize. So bila kita yang organize, yang bagi talk tu, salah orang HR ke benda-benda situ tau. So daripada situ, kalau you nak build your network dengan orang tu, bila macam kalau kebanyakan kat sini universiti awam, kita kan kena buat internship kan. So daripada situ, network tu senang lah kalau nak buat internship ke apa ke, you macam direct. You have to I rasa that's the best lah kalau saya guna. Macam Alright. So if ada soalan, korang on je mic. Tanya je anything. I perasan banyak 18, 19 years old, so maybe korang asasi lah kan, baru asasi ya. 18, 19, kalau 23 tu maybe degree lah. 23 third year degree. Okay, so rasanya slide ni dah tak ada aku Tak ada. Okay. Sebab dia bila share tu dia tak boleh tengok muka-muka kat sini. Okay, so kita proceed lah kepada soalan-soalan. Tadi macam banyak soalan kan? Banyak ni soalan. Oh ya. Dia tadi tak buka kan. So kita bagi kebebasan lah kepada speaker untuk memilih soalan-soalan yang ada. Kalau banyak sangat kan. Ni ada satu soalan ni daripada Wan Muhammad Firdaus Wan Ali. Okay. Hai. Boleh on apa, kalau nak tanya ke boleh je on audio. Tapi soalannya dia kata, betul korang kata kalau minat maths disarankan kan ambil accounting. Dalam course for accounting banyak subjek maths tu. Oh my god. Dia kan. Okay, about accounting itself. Nak gelak sikit sebab maths tak banyak langsung. The only thing that you have to learn maths dia macam you ambil matematik kat SPM tu, lepas tu ada subjek maths 2 je macam tu. Integration dengan differentiation itu je you kena master. Tapi itu pun you ambil waktu foundation dengan first year of degree sahaja. Lepas tu you dah tak ambil dah maths. Maths tu yang lain you use the calculator. And then maths tu dia hanya kira macam okay, 1 juta tambah 500,000. Macam tu je lah. Darab berapa persen. Tak ada pun nak kena buat sin kosan, kena buat supaya kena sampai cari angle, tak ada macam tu. So kalau you ambil maths, I think lah for my opinion, this is not the play. Sebab accounting itself, dia macam subjektif, it's about qualitative thinking. Contohnya macam kita belajar management kan, sebab dia banyak juga subjek business, subjek baca, subjek law, subjek audit semua tu. Lepas tu the only thing that you have maths is only financial accounting, like you buat asset,
buat apa kira liability berapa, equity berapa, yang tu je lah maths. Tapi maths it's simple lah, macam tambah tolak je. Nanti you kerja, you ada calculator macam ni pun tak apa, ini. Wow. Tak ada sampai calculator cashier tu pun you boleh babai lah sebab we deal with number kan. Lepas tu memang for me memang tak banyak lah subjek maths. So pasal ada satu lagi soalan ni, Zainah, kalau result Mat gagal boleh apply tak? Boleh. Apa dia? I nak tambah sikit. Abang. Sebab in my case, I rasa tertipu lah sebab I ambil account memang sebab I minat maths. Okay. Janganlah tertipu macam saya macam tu. Betul lah apa I nak cakap. Sebab kalau you katalah kenapa you minat maths? Minat maths sebab formulas ke atau sebab memang number saja-saja ke? Sebab kalau you minat maths sebab with the fact that ke nombor, it's not accounting lah. Sebab accounting ni misalnya dia actually you translate figures tu into words. Kita je yang pandai tengok the figures, tapi tugas seorang accountant adalah untuk translatekan nombor-nombor tu kepada words supaya orang lain faham, supaya klien faham, supaya public faham, benda-benda macam tu lah. So kalau maths, kalau you minat maths, itulah I would suggest try to explore actuarial science. Sebab actuarial science ni dia banyak main dengan probability. So bila probability ni memang banyak kira kan sebab actuarial science ni memang you macam seorang banyak belajar all this tau, quiz, probability, itulah. So try explore actuarial science tu apa. So kalau account ni bukan nombor sahaja lah. Lebih tipu lah. Ada orang tanya degree mana, kita dulu degree UIA. Setahu saya paling lama lah kalau degree accounting berbanding UU lain. Sebab kredit awal kita orang banyak. Siapa yang tanya ni? Mat gagal boleh apply accountant ke? Azir Irfan. Boleh apply. Jangan risau. Sebab macam ni tau, macam honestly during my study, I tak adalah pandai math sangat. Math pun I pernah fail, tapi SPM tak fail lah. Tapi macam honestly I'm not so good in maths lah, tapi I boleh buat dekat degree accounting. So macam yang dah lepas tu kalau gagal, it's a pass. You can start anew lah. Bila lecturer kasih homework you buat, you macam kena rajin sikit lah. Macam tu, boleh je. Lagi soalan apa? Yang mana? Demand kerja tinggi ni. Oh, okay. Sebab tengok ramai juga Betul. account. Ya pasal demand kerja tu. Menarik tu, demand kerja. Oh, okay. Aina share dulu aku experience Aina. Demand kerja banyak sebab in every each company, in every each industry such as healthcare, manufacturing, retail shop, apa lagi industri, automotive, buat kereta, buat makanan, buat handphone ke, teknologi, buat kereta apa semua perlukan accountant, semua perlukan orang yang boleh buat data analysis, yang boleh baca. Sebab bila you belajar accounting, bukanlah macam normal people tak pandai baca tau financial statement tu, tak pandai baca. Macam ni apa benda ni sebenarnya tolak, kenapa tak semua boleh tahu. So if you are the one that accounting, hanya you seorang lah, you faham lah benda tu. So sekarang ni masih demand tinggi lah. Untuk susah ke apply kerja nanti, kerja tu ada, position is there, tapi benda ni tak boleh nak cakap ke sebab dia ikut rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing and lepas tu you yourself kena equip with many things lah. Contoh you tak boleh lah belajar je, you kena ambil juga kelas training lain, kelas Excel, kelas software, kelas untuk tambah knowledge benda tu. Nanti insyaAllah lah tak susah pun you nak apply, senang je orang akan nak ambil you kerja nanti.
Setuju. Tapi nak tambah? Nak tambah. Betul demand tu ada, tapi macam Aina kata ikut rezeki satu hal, and ikut juga keadaan semasa. Tak boleh deny lah kalau ikut COVID ni kan, memang most pekerjaan pun, most bidang pun memang susah nak cari kerja kalau you fresh grad. So ni ikut dirasakan sebab kita orang dua-dua grad in February 2020. So right after grad memang MCO lah, much MCO tu kan. So rasanya kita orang memang ada experience yang at that rough place yang susah sangat nak cari kerja. So what I learn from that, sangat penting untuk korang add skills pada diri korang. Macam Aina mention tadi kan, Excel kan. Excel satu hal. So bila you masuk account ni, you banyak guna sistem tau. Macam kalau you pernah dengar SQL system, benda-benda Oracle. So benda-benda ni kalau you memang dah try banyak guna Oracle tau, sebab Oracle ni kan tempat kita simpan all the data, document semua-semua ni. So macam kalau you memang explore basic lah, kalau basic cara guna sistem pun bagus. Sebab kita tak naklah kita fresh grad, transcript semata. Macam tak ada apa benda pun sebab demand is high, tapi bear in mind bila demand high ni pun kalau keadaan sulit untuk certain syarikat sekarang, so dia akan demand untuk pekerja-pekerja yang at least ada 1 to 2 years of working experiences. So kalau kita fresh grad, apa yang kita nak top up, apa yang kita nak offer kan? Takkan transcript semata je kita nak offer kat dia orang walaupun kita punya pointer tinggi. So benda-benda tu lah yang kita kena top up on ourselves lah supaya kita nampak valuable walaupun kita fresh grad tapi kita ada benda nak offer untuk dia orang. Gitu lah. But yeah, the demand is there, betul. And then Syamil kalau ada tambah-tambah tau. Okay. For now tak ada lagi. Ya, ada soalan kalau apply DIA boleh ke kat KPM Beranang. Okay, DIA is diploma ke? Ya benar Kak, diploma in accountancy. KPM College Professional Mara. Benar. Okay, boleh je. Cumanya given that kita orang ni dua-dua degree, so rasanya macam not at that right place jugalah untuk terang lebih pasal program-program ni sebab sejujurnya I pun tak berapa familiar lah dengan other programs except for fast track dengan degree kalau buat account. Tapi boleh je kalau you rasa requirement you meet and you rasa the study path tu sesuai untuk you, boleh je, tak ada masalah pun. Ambil kat mana-mana pun tak ada masalah. Sebab kalau nak cakap beza degree dengan CAT, CCA kan benda-benda fast track kan, you terus ambil professional kan. So yang membezakan is your study path and waktu you belajar berapa tahun, macam itulah. So biasanya orang yang terus ambil fast track ni, dia lagi cepat lah. Macam my friend sekarang, my junior lah, umur 22 dia dah kerja. So macam kita orang yang degree, umur 25 baru kerja. Benda-benda macam itulah. So maybe ada perbezaan dari situ ataupun perbezaan dari segi yuran. So benda-benda tu maybe you boleh explore more lah kot dan buat perbandingan and you decide lah mana yang sesuai untuk you. Macam tu. Okay boleh Kak, insyaAllah. Tapi sebab apa tahu, sebab KPM ni pun dah macam dia dah graduan tanpa hutang. Akak tak payah bayar pun. Akak grad tu terus-terus tak ada hutang dah. So macam fikir siapa yang ambil DIA kat sini beruntung lah kiranya. Tak payah nak bayar balik macam beberapa you yang lain tu. I see. So maksudnya dia offer tu atas beasiswa ke macam mana? Bukan beasiswa, dia memang MARA yang tanya. Okay, faham. Lagi bagus. Sebab macam I share lah sikit kan, I punya uni, I ambil Yayasan Kelantan. But it's a loan lah, cuma kalau you grad 3.8 above, tak payah bayar. Tapi kantor yang I tak grad 3.8 lah, so I kena bayar full. Cuma tak ada interest lah dengan Yayasan Kelantan. Okay, faham. Bagus. Kalau you rasa itu lagi convenient untuk you, tak ada masalah pun. Okay je. Aina, anything? Tambah? Tak ada. I nampak soalan dari Megat. Kerja audit ni macam mana? Boleh tak akak terang lebih sikit? Susah tak tadi jawapan? Soalan ni.
Megak Alif Megak Alif umur berapa tahun ni? 19 kak. Sekarang tengah buat apa? Masih on asasi lagi dekat USIM. Okay. So, explain lah, a bit lah, Sekejap, mana soalan tadi? Then dah, pasal audit So, audit ni macam kalau you nak faham lah, audit ni macam, kalau accounting, kita buat lah financial statement tu. Asset liability statement of comprehensive income, statement of financial position. Lepas tu, contohlah, kita bagi contoh lah, Maybank kan. Maybank, dia ada financial statement dia. Setiap tahun dia akan keluarkan annual report tau. Annual report contohnya, tahun ni, revenue dia berapa. Liability, revenue dia berapa. Also, asset dia berapa pula. Lepas tu, equity dia berapa. Semua tu tertulis dekat annual report lah sebab Maybank ni kan public listed company yang under share kat Malaysia kan. So, bila dah ada financial statement macam tu, macam mana kita nak pastikan financial statement tu betul lah, maksudnya tak ada problem apa-apa. Kita panggil audit. Sebab tu Maybank kita ada macam auditor dia, tak ingat auditor apa. Sedahulu Siko auditor Maybank bukan tak ingat lah, tapi adalah auditor Maybank tu. Lepas tu, apa kerja auditor tu, dia check whether, contohlah pada tahun 2000 contoh 2015 revenue dia 15 juta. Betul ke 15 juta tu? Mana datang 15 juta? So macam kerja audit lah untuk check where does this 15 million came from. So kita cari dia punya dokumen-dokumen anything relate to revenue tu. Contohnya revenue kan it's about sales kan. So kita cari sales receipt, kita cari order from customer, kita cari kita check dokumen whether customer receive the goods or not. Macam tu lah. Kita check benda macam tu lah. Jangan main-main. Apa dia? Lepas tu macam banyak lah kita check liability. Apa yang penting sebab macam kenapa kita kena audit? Kena persoalkan lah kenapa. Sebab macam case yang macam contohnya satu OMDB tu kan. So macam kenapa kita kena check? Sebab kalau auditor tak check, akan ada masalah macam sales tu tak wujud pun. Lepas tu diorang buat tipu-tipu je. Lepas tu diorang macam buat company tu as a dormant company yang diorang tak guna untuk simpan money laundering duit dalam tu. So untuk elak, itu contoh lah untuk elak benda-benda macam tu. Untuk elak macam tu lah. It's all for public. Macam tu. And also rules and regulation from Malaysia also lah kenapa kena audit. And susah ke nak jadi auditor? Sekarang ni for my level, I'm an auditor 1 lah, baru staff biasa lah. So macam nak masuk tu, senang je, you apply je lah nanti kat form audit. You apply kat Big Four pun boleh. Nanti you boleh jadi audit. Baru tahu sebab I tak boleh nak cerita tau sebab different orang different experience. Tapi yang penting auditor ni memang you akan kerja lebih masa, you akan kerja weekend sebab kadang-kadang bos tu you suruh buat cepat benda tu. Macam you tak boleh nak ada 9 to 5 life lah macam tu. You kena macam margin sikit lah. Okay. Macam ni clear tak? Clear kak. Thank you kak. Nanti you belajar, lagi you faham lah benda ni. Ada subjek auditing nanti. Rasa apa-apa nak tambah? Tak ada. Ni soalan untuk Tasnim. Apa pendapat pure science tiba-tiba sama kau? Tak ada baca apa. Nabila Syuhada ni. Oh, okay. Actually applicable to both of us lah sebab kita orang dua-dua high school ambil science, memang tak ada ambil account. Tiba-tiba asasi nak sama account, okay, betul lah. So, okay je sebenarnya. Macam kita orang kan, tapi kita orang might be
laki lah juga sebab zaman kita orang yang SPM kalau ambil account pun diorang belajar dalam BM. So bila masuk asasi sama-sama, kita orang dah English. So diorang macam struggle on the terms tau sebab dari BM susah tau sebab I rasa kalau profit and loss tu tak tahulah apa dalam bahasa Melayu. So untung rugi kot. tak tahulah, tak sure. Sebab dia macam very lain. So kiranya diorang mungkin struggle dari segi term dari BM ke English. Tapi I rasa kita orang tak adalah struggle sangat pun untuk catch up account tu itself. Sebab account ni mudah. Mudah je. Asalkan you dapat pick up konsep dia, you boleh catch up. And then asasi kita kan setahun. So basically time asasi memang you belajar basic sebenarnya. Memang macam basic yang boleh catch up lah. Okay je. Kalau you boleh buat science, confirm you boleh buat account. Tak payah risau. Maksudnya kalau online class pun okay lah. Okay. Kita boleh faham konsep lah. Yes, online class lagi okay sebab I rasa bila online class provided diorang kena ada recorded kan. So kalau you rasa memang you slow untuk pick up, extra effort sikit tengok recording semua tu. Tapi account ni memang kalau dapat grab the basic, insyaAllah yang lain-lain okay. Sebab dia akan susah kalau macam biasalah exam kan, benda yang basic kalau kita dah faham teori dia, so ikut susah soalan pusing macam mana pun you boleh jawab lah. So okay je. Oh, kalau kata exam macam tu nak tanya, exam tu perumpamaan dia account ni susah macam AdMath ke lebih mudah? Lebih mudah. Okay lah, mudah lah tu. Okay. AdMath tu you memang belajar macam gila macam tu. Tak adalah. Jangan wah. Foundation nak nampak perumpamaan dia account tu macam mana. Kalau kata lebih mudah daripada AdMath tu mudah lah. Tapi sebab macam I bias sikit, I memang suka AdMath. Kak, okay, nak tanya. Masa akak apply accountancy ni, dia ada persamaan ke dengan prinsip perakaunan yang pernah dibelajar oleh kita orang dulu masa kat MRSM ni? Sebab I tak ambil account time kat MRSM. Saya tulen kan? Bio, fizik, kemis kan? Betul. Saya ambil. Okay, dah tahu dah. Ya. Tapi kan bila tanya diorang kawan-kawan, diorang kata more or less sama je. Cuma mungkin ada tambah sikit-sikit tapi siapa yang dah belajar account dekat form 4, form 5 mungkin extra lah untuk diorang. Diorang akan cepat pick up. Sebab basic diorang dah tahu. Basic diorang dah tahu. So mungkin diorang just struggle bentuk soalan, benda-benda macam tu lah. So untuk kita orang baru nak faham basic. Tapi okay je. Sebab you ada setahun untuk catch up everything asasi kan. Sebenarnya asasi ni dia lebih kurang je apa yang kita belajar time form 4 dan form 5 kan sebenarnya kan. Dia cuma tambah sedikit je kan. Betul. Kakak Tasnim, kakak recommend tak untuk buat asasi dekat UIA? Macam kenal je Abang Fazlan ni. Macam typing lah. Typing ke? I muda lagi pada Tasnim. Rasanya Ansara Typing dah banyak buat live tahun ni. Sangat banyak cik. Sangat banyak. Tulis kat situ Ansara Typing dah tahu dah semua daripada Canada sampai ke UK. Tapi tak ada yang lokal. So kita kat sini nak promote lokal lah ni. Apa? Asas UIA mestilah kalau tanya I mesti cakap promote. UIA is the best. Senang. You dah masuk asas UIA, straight degree UIA. Tak payah fikir lah. Tapi I saw ada yang daripada asas UIA masuk ke universiti lain? Sama ada mungkin memang dia tak nak sambung ataupun mungkin sebab result asasi dia sangat-sangat teruk lah, tak nak kata teruk kan, I don't know lah. Tapi ada reason dia kot sebab bayaran. Tapi kalau macam tadi Tasnim cakap asasi setahun, yang kena 2 tahun tu sebab apa dekat UIA? Ya, sebab UIA kita orang ada language subject which is Arab dengan English. So you ikut course lah. Both language subject ni ada 8 level lah, sampai level 8 lah.
6 kan? 6 Okay, so ada 6 level lah. So basically ikut course lah, macam course kita orang English you kena exempted sampai level 6, exempted lah all the levels. Tapi kalau Arab sampai level 2 sahaja. So level 2 okay je Arab, macam buat ayat macam dulu saya pergi ke sekolah macam tu. So, tapi buat masa sekarang kan asasi UAE dah standardize setahun saja. Dah tak ada 2 tahun dah. Tahun setengah pun tak ada. Benar Kak. Sebab kerajaan tak ada duit kot. Bukan tak ada duit Kak. Bukan tak ada duit. Diorang sebenarnya, diorang kalau ikutkan, diorang bukan tak ada duit lah. Diorang tengah standardkan tu. Sebab ada kes yang macam apa ni, kenapa ada pertikaian lah yang berlaku. Kenapa budak ni masuk macam ni? Aku masuk ni macam ni. So dekat situ maksud saya ialah pertikaian daripada segi kos lah. Macam ada kes tu di mana budak ni sepatutnya layak dapat apa ni ke asasi sekian. Contohlah sepatutnya pergi ke asasi pengurusan. Tapi tiba-tiba masuk ke asasi sains kemanusiaan. So dia macam ada perbezaan syarat kat situ. So dia macam macam tu lah. Dia tak standard lah. So bila tak standard tu, itu yang terpaksa kena standardkan balik tu. I rasa I got point Irfan, tapi rasanya point Aina tadi dia standardize sebab dulu asasi UIA ikut course tau. Ada course buat setahun, ada course boleh buat sampai 2 tahun asasi. So macam dah bazir masa. So point Aina tadi rasanya standardize in terms of jangka masa asasi. So sekarang ni memang semua dah setahun je. Tak boleh buat lebih dari setahun. Itulah. I ada nampak soalan ACCA dengan ICW, apa beza daripada Asrin? Sorry, soalan Nabila tadi hopefully menjawab kalau tidak Nabila tanya je, okay? Okay, dari Asrin, apa beza CCA dengan ICW? ICW macam lagi payah. Itu rumus je kot je. Okay, Aina nak jawab dulu ke kita? Tasmin jawab dulu. Okay, ICW lagi payah macam ni lah, rasanya kalau dari segi academic syllabus sama je. Sebab kalau ACCA, ICW dua-dua sama. Ni dari research I lah, kalau you guys ada buat research lain and jumpa findings lain, just let me know lah if I'm wrong kan. So dari academic syllabus sama je, cuma ICW mungkin orang kata susah sebab ACCA kan, bila you dah habis semua paper, you kena kerja 3 tahun untuk you be qualified lah as a chartered accountant. Sama juga ICW, bila you dah habis semua paper, 3 tahun years of experience kerja, baru qualified as chartered accountant. Tapi kita orang ada extra, untuk 3 tahun tu kita orang akan ada 1 paper untuk setiap tahun. So which is 3 paper ni, dia berdasarkan case study benda yang you buat time you kerja. So itu bergantung. So mungkin orang kata susah sebab tu lah kot, sebab dia ada extra you kena ambil paper. Sebab kalau CCA you kerja je 3 tahun, so boleh qualified lah macam tu. Tapi dari segi syllabus, honestly I rasa sama je. Cuma mungkin dalam bentuk soalan lebih different lah kot macam tu. Nak tanya Kak Tasnim, manakah Kak tengah study ICAW dengan Aina tengah study CCA, kalau based on poster, doable tak untuk buat exam ni masa tengah bekerja? Doable tak dengan studinya, dengan kerjanya, dengan life-nya? Susah tak nak balance kan? Aina auditor macam busy je. Untuk balancekan untuk balancekan boleh, tapi dia ikut juga, you punya nasib juga. Kadang-kadang you dapat manager yang macam ni, kadang-kadang you dapat bos macam ni. So ada jenis bos, dia suruh you kerja weekend. Ada jenis manager yang you just okay lah, you just unless you finish your job, then okay lah. So kalau you dapat yang macam tu, okay lah, you can balance lah macam tu. Tapi I think it's better for you kalau you nak buat part tu, you ambil commercial lah, you tak ambil audit. Audit memang known to be very busy lah. Very busy and you tak sempat. Macam I tengah ambil juga paper
Still coping lah, still surviving. Untuk balance lah, macam memang good bagi your free time lah. Macam tu. So you have to study and you have to finish your work also. Tak boleh nak cakap sebab you depends on rezeki you lah. Depends on your funding, depends on your what kind of jobs that you have to do. Itulah. Nak tambah point tadi juga tadi pasal SAW, SCA ni dia origin dia sama dekat UK, from UK. Tapi kalau ICAW ni macam kalau you nak, dia mahal tau. SAW tak sangat mahal sikit pada SCA. Dan SCA ni dah bertapak lama dekat Malaysia. Satu paper dalam 700 sampai 900. RM900. Kiranya 4 papers dalam 14k lah macam tu. 4 paper dalam 5k lah, 4 to 5k lah. 100? Macam mana kira tu Tasnim? Jahat. SCA paling murah lah setakat ni sebab dia dalam. Tapi tak silap ICAW, if you want to apply for scholarship, your punya degree mesti 3.5 ke atas. Baru you dapat scholarship. Tapi kalau SCA you dapat 3.2 macam tu, okey dah. 3.31, 3.0 boleh lah tu apply scholarship for SCA lah lepas degree tu macam ni. Ya. Okay guys, sekejap rasanya macam masa tak berapa banyak and saya rasa ada soalan-soalan yang kita boleh mergekan tau. Kalau kita tengok kat sini lah kan, mungkin kita minta explain lebih sikit kot. Kan tadi ada yang ambil ACCA kan, so macam sharekan sikit experience ambil exam. So lepas tu sekalikan lah kot dengan soalan about study first ataupun sambung kerja lepas dah settle kita punya degree ni. So itulah yang boleh go dulu. Okay? Okay, I start Mana? Syami, thank you tau. Nanti apa-apa soalan you buat je macam ni. Sebab I pun kadang tak terlepas juga check ni. So macam okay, to study ACCA or to work first kan? First sekali you kena tahu financial status you. Kalau you from T20 you can pay for your study, you further je full time. Tapi if you have financial difficulty, you try to search for scholarship. Banyaklah scholarship yang famous, Yayasan Peneraju lah. You apply for that. Lepas tu, to be honest, macam it's better for you to further full time so you boleh fokus lah. And then macam mana pengalaman I ambil ACCA. Macam I ambil ACCA waktu tu, I grad Februari 2020. Lepas tu I sambung March 2020 tu I tersambung ACCA. I belajar terus online class. So macam it's quite different lah from degree sebab you online kan. Tapi macam pengalaman ACCA ni lain sikit lah sebab degree you have KERMA tau. Presentation, assignment, group work, group test. Itu semua KERMA. Bukan fully paper based. Tapi kalau ACCA fully paper based. You belajar macam SPM lah. You belajar lepas tu you ada exam full paper, 100% on the paper itself. So macam nak lulus tu untuk ACCA agak susah lah. Macam I pun cukup makan jugalah untuk ACCA tu untuk pass. Tapi boleh je lah. Lepas tu okay je lah. You kalau nanti you masuk kelas ACCA, lecturer you akan beritahu macam mana nak jawab tu. Tapi it's about race, about time lah. Sebab everyone has the knowledge tau. Semua orang ada knowledge tu. Cuma nak jawab soalan tu macam kena banyak praktis sikit lah. Boleh je. I ni memang jenis positif sikit lah. So macam semua boleh. Okay? Tu ada orang tanya, ACCA kat mana kak? ACCA dulu I ambil kat Intech. Lepas tu I tukar dekat Timba. Kenapa I nak ambil Intech? Sebab Intech dekat dengan my house tu je. Okay. I live in Shah Alam by the way.
Shah Alam section berapa tu Kak? Oh, Saya tahu lah. Penyelamat sekali. Saya dah lama. Tahu tak? Ada satu soalan tu kata, mana soalan tadi? CGPA untuk join Big 4 confirm CGPA kena 3.0 ke atas. Tapi ada kawan I yang 2.75 tau. Tapi tak tahu macam mana dia dapat. So mostly kawan I yang dapat semua macam pandai-pandai lah. 3.2, 3.3, okay dah tu 3.0. Tapi 2.75 is quite rare. Maybe dia perform dekat interview. masuk mana nak? Resume dia. Masuk EY ke? Ada kawan I masuk EY pointer dia bawah 3.0 sebab big international company mana-mana. You masuk bank, you masuk petroleum apa, dia nak orang 3.0 ke atas. So you all kena pesankan lah 3.0 at least. Kalau dapat 3.5, 3.6, 3.7 tu, okay tu, gempak lah tu. You just kena add up you punya society lah. Sebab kalau masuk Big 4 ni, dia takkan tengok you punya result study je. You kena tengok apa you buat time you degree. Macam I masuk banyak society, so macam my coco is quite good lah. So macam diorang tengok benda tu jugalah. So, and sebab dia nak proven, can you lead yourself? Can you be a leader in yourself, and can you be lead others also? And important thing, kalau you bukan saja kena lead orang, you kena boleh jadi a follower. You boleh tak ikut orang. Kadang-kadang ada orang, I have good leadership skill. You jangan point out benda tu saja sebab kadang-kadang you kena ada ability untuk dengar orang lain punya explanation juga. So itu kind of follower that you have to have lah. Supaya macam you ada good quality as leader and good quality as a follower. Gitu. Wah, mantap. Mantap. Thank you. I nak share sikit pasal Lagi soalan? ada pasal ni kerja dulu or ACCA dulu kan, by means professional dulu lah kan, sebab you boleh buat full time. FYI kalau ICAW dekat Malaysia je tau you boleh buat full time. Kalau ambil kat UK memang dia tak kasih, you kena buat sambil kerja macam tu. So ni kalau ni kerja dulu or buat full time, I tak nak generalize lah sebab for me bergantung pada masing-masing punya priority. Kalau you rasa sebab ambil professional paper ni memerlukan wang yang sangat banyak. So kalau you ada scholarship ke atau macam you masuk Big 4, kadang-kadang dia orang akan taja juga. So kalau macam tu okey lah kalau you nak buat sambil bekerja kan, sebab maksudnya you nak dapatkan qualification tu awal dan sambil tu you tak nak bazirkan 2-3 tahun belajar sahaja tanpa build up you punya portfolio. Sebab setengah orang mungkin dia fikir dia nak belajar sambil kerja sebab dia tak nak waste time belajar je 3 tahun tapi portfolio dalam resume ke dalam CV ke tak ada. Walhal kawan dia katakanlah kerja sambil belajar, so dia dah build up dia punya portfolio tau. Sebab dia ada years of experience dalam macam tu. So tapi kalau lah kata you ada simpanan sendiri ke atau your parents can pay for it ke, so by all means you nak buat full time buat je. Sebab macam I kan, I have both experience lah. Sebab I buat 2 paper memang tak kerja. So untuk this year baru first paper I buat sambil kerja tau. Memang I would say kalau you buat full time tu lagi bagus lah. Sebab you akan ada lebih masa untuk revise and buat soalan sebanyak yang mungkin. Soalan tu by means past year kan, past year questions. So bukan nak kata confirm tapi probability of you untuk pass tu mungkin lagi tinggi lah sebab you tak ada struggle dengan masa tau. Sebab memang you macam fokus belajar je. So bila you buat sambil kerja ni, you ada struggle sikit lah untuk time management. Sebab weekend class. So weekend dah burn class. So bila you nak revise kan? So kalau tanya I memang tiap-tiap malam patutnya you kena revise. Sebab benda tu dia tak boleh tinggal lama. Kalau tinggal lama nanti jadi lupa. So momentum tu dah hilang. So benda-benda tu you kena tahu the pros and cons lah. So ikut priority masing-masing. Either one pun okay tapi ikut
priority lah dan kesesuaian untuk you lah macam tu. Hopefully it helps lah. Tapi accounting ni memang you kena setiap hari you balik you buat homework assignment. Macam kalau you ambil business ke apa kan, you boleh lah enjoy tengok movie. Tengok kawan-kawan ambil business semua tengok movie, enjoy. Tapi kalau you kena buat homework yang lecturer tu bagi siapkan. But once you dah tak faham benda tu, you tak siap benda tu, nanti dia akan affect your next sector lah. Macam tu. Okay. So, lagi soalan? Kita dah tutup soalan Cuma last 2 soalan je. Yang saya tengok penting untuk kita dengarkan sama-sama malam ni. First, apa opinion tentang degree in accounting dengan Islamic banking and finance? Benar. Okay, itu satu benda. And then yang second, okay lah sebab dulu belajar UIA kan. So subjek apa yang rasanya paling susah dan capable lah nak CGPA 3.5? Okay, silakan. I start dulu lah. Okay, sila. Tadi dia cakap apa accounting dengan Islamic banking and finance. Bagus. Akhir belajar apa sekarang? Sekarang saya asasi account dekat USIM. I see. So kalau degree asasi USIM, okay. Kalau degree dia ada choice ke untuk Islamic banking? Ada. Sama ada you nak degree accounting, you boleh ambil Islamic finance. So macam tengah confuse antara dua ni. Okay, faham. Alright, so kalau degree accounting, you banyak, obviously lah banyak tu account sebab since you dah asasi, you patut faham kan beza account dengan finance ni. Macam ada fine line yang memang agak berbeza lah dekat situ. So kalau degree accounting ni memang more to account, cumanya bila cakap pasal Islamic banking and finance ni, benda ni baru. And I think it's very good lah sebab cuma macam UIA, kita orang ada degree accounting boleh ambil minor tau. Minor kita Islamic finance Islamic accounting. Tapi rasanya you boleh ambil sebab macam Ahmad, one of our senior, dia ambil both tau. Boleh minor lah macam tu. Tapi kalau you nak cakap degree, bagi I dia memang berbeza lah sebenarnya sebab dia bukan something yang kalau you ambil degree in accounting, you boleh buat Islamic finance. Tak. Sebab dia memang berbeza. Sebab kalau you kata Islamic finance kan, you akan banyak belajar term-term yang bila banking kan dia ada loan lah apa semua-semua tu kan. So bila loan tu, you akan belajar all the terms Islamic loan, you akan bezakan dengan conventional loan, benda macam tu. Bila account, you tak belajar into detail sangat benda tu. Sebab account more on financial statement, laporan kewangan. So you kena study a bit more lah pasal ni. You kena tengok minat you dekat mana. Sebab kalau Islamic banking and finance ni kan, I rasa menarik sebab kita Muslim, kita dapat macam mana tolonglah memajukan Islamic banking and finance ni. Sebab kalau you belajar kan, memang Islamic finance is more good than conventional lah. Cuma awareness tu tak ada. And then kadang-kadang because of the term Islamic tu kan, so orang akan jadi a bit reluctant lah sikit. Tapi it's more on, kalau you pernah encounter kan, dia macam ada term mudarabah, murabahah, semua-semua tu you kena be ready lah kalau you memang nak ambil Islamic banking and finance. Sekarang asasi dia, ada you belajar juga tak macam basic Islamic finance? Belum. Sekarang fully account. Okay. Sebab kita orang pun tak ada ambil Islamic finance. Aina Islamic accounting kan? Finance kan dulu. Kita Islamic account. Patutlah. To add lah kan. Macam kalau you nak ambil Islamic finance tu pun okey juga. So ada je macam yang dia dulu accounting, accounting background, lepas tu dia masuk dia ambil course Islamic finance tu lah. Lepas tu memang demand ada. Mostly masuk banking lah. Memang orang bank sekarang memang nak. Tapi kalau you boleh bawa subjek tu, you just go je. Sebab benda tu pun bagus. Saya macam demand pun nak, bank-bank semua nak. Sebab Islamic punya banking ni macam orang Chinese, dia orang
for example lah yang ada religion semua diorang tak tahu sangat kan. Macam kita as a Muslim tak tahu lah benda ni and we can learn, so you further je kalau you minat lah. Tapi memang kalau macam kita orang UIA, macam I ambil aliran minor Islamic accounting juga. So I ada belajar lah macam benda ni, macam benda ni. So I pun sebenarnya boleh juga masuk banking, but I choose to account lah, do accounts and audit. Kalau you target nak masuk banking industry, okay lah, macam you should ambil Islamic Finance. Sebab sekarang industri Islamic Finance ni memang tengah sangat-sangat growing, and obviously kalau non-Muslim rasanya mungkin still tak ramai lagi. So macam the demand is there, so sangat bagus lah. Kak, tambahan pula ya Kak, Islamic Finance kebetulan dekat KPM ada satu course nama dia diploma in Islamic Banking and Finance. So ada yang dan ada dah sambung sampai ke Australia kalau tak silap. So nak cakap demand tu memang this industry memang tengah naik, betul. Sebab kalau certain terms kan, kalau you perasan hibah tu Islamic punya terms lah. Benda-benda macam tu lah, you akan banyak belajar. So nanti you akan master lah apa beza konvensional dengan Islamic. Thank you, sangat-sangat jelas. Kalau you nak tanya. Tapi sekarang you buat asasi account, you rasa you suka subjek apa? Saya suka account, tapi at the same time saya nak pursue Islamic Finance. Macam tu. Tapi kita ada finance juga kan? Asasi ada tak? Ada tak macam business finance ke untuk subjek asasi? Tak ada rasanya sebab asasi account je. Oh, okay. Kita pun tak ada kan rasanya. Secondly baru masuk finance. Oh, okay. Tapi finance lain lah. Finance macam banyak maths juga lah tu kan. Ya, sebab finance banyak pakai probability juga, betul? Banyak analisis juga. You kira percentage, lepas tu you bagi tahu apa percentage tu. Macam ni lah kalau I rasa kan, account ni dia banyak guna historical figures. Sebab account is about you, benda dah ada, you just compute, lepas tu macam audit, diorang just check. Tapi kalau finance ni benda-benda yang future. Contoh kalau banking kan, orang nak apply loan. So tugas you mungkin to calculate the probability, berapa ramai, what is the probability yang loan ni orang akan ambil. Lepas tu dia orang ambil what is the probability yang loan ni orang akan bayar, benda-benda macam tu lah kot. So benda macam tu kadang-kadang actuaries pun ya juga. Ini macam pernah belajar ni jap. Ni yang guna probability yang dekat AdMed tu ke yang guna Med tu? Probability kat AdMed apa? Probability distribution. Lagi dalam dari tu kot, sebab kalau kita orang belajar sekarang ada istilah CAPM. I lupa lah aku nama panjang dia. Tapi lain lah lain. Siapa Al-Irfan lain? Dia lagi banyak pakai formula lah. Formula dia banyak sikit. Tapi soalan last tadi apa Syami? Apa tadi? Last tak apa, habiskan dulu kata-kata. Habiskan dah. Macam tu. Tadi awak nak cakap apa tadi? Apa yang cakap? Oh tak, sebab I ambil paper FM sekarang ni, FM Financial Management. So bila ambil Financial Management, I banyak belajar macam valuation company, macam kalau ada satu syarikat ni kan, kita kena buat valuation tau, kita nak kena tahu company tu berapa value dia, benda-benda tu macam, tu pun consider finance. Lepas tu contohnya investment appraisal. Investment appraisal ni contohlah you nak invest dalam sesuatu projek, so you yang akan calculate, okay probability untuk dia generate profit tahun bila, berapa, benda-benda macam tu. So that's why I rasa finance ni benda yang more on future lah macam tu. Sebab accounting ni banyak historical je. So I hope that helps lah. Beza lah tapi. Okay, menarik.
So last question subjek apa paling susah ni? Subjek apa paling susah ni? Degree kat UAE, accounting, and possible tak 3.5 above CGPA? Possible. Possible je. Possible CGPA 3.5 above, sangat possible. Sebab my friend dia all rounder jugalah. Dia banyak sukan, society pun dia aktif. Tapi I rasa dia grad 3.8 above macam tu aku kot. Mantap. Nashrah Nashrah Aina. Nashrah pandai dia. Betul dia 3.9. So I rasa dia sangat possible, cuma provided I rasa you kena disiplin. I rasa benda-benda ni dekat mana-mana pun you kena disiplin. Sebab my friend ni kan I cerita rutin harian dia, sebab I roommate dengan dia setahun lah, 2 semester. Rutin harian dia akan bangun subuh, lepas subuh dia akan buka buku dia. I tak sure lah dia pagi tu dia revise ataupun dia buat homework, not sure. Tapi dia akan buka buku lah. And then kelas kita orang biasanya start 8.30 macam tu. So kita akan pergi kelas, biasa kelas habis dalam 3:30 ataupun at 5 lah kata kan. Tapi jarang lah at 5, budak ini suka ambil jadual kelas yang habis awal. So katalah 3:30 habis, dia relax sekejap petang. Petang pukul 5, pukul 6 macam tu dia akan main. Sebab dia memang suka main bola tampar. So itu waktu sukan dia. So memang dia akan pergi sukan sebab dia sangat suka bersukan. Lepas tu malam, antara maghrib dengan isyak dia akan buka buku lagi. And then dia memang akan tidur sebelum pukul 12. After 12 memang dia dah shut down dia punya phone and everything, so orang tak boleh kacau dia. So bagi I kena disiplin. And sangat susah kalau nak disiplin selama 4 tahun dekat degree life. Tapi it's worth it lah. Macam tu lah nak cakap. So kena disiplin lah. Bacaan mungkin I kurang disiplin, jangan tiru. Tapi no regrets lah. So Aina ada nak tambah? Aina macam 3.5 je. Boleh lah, cukup makan lah. Barely surviving jugalah nak dapatkan tu. So, macam subjek paling hardcore for me kan, macam kalau you dekat asasi you akan fokus kepada bisnes kecil tau. You akan fokus laporan kewangan untuk bisnes kecil. Tapi once you masuk third year, you masuk fourth year, nanti you akan masuk kewangan untuk company yang besar, yang macam company parents company, pas bawah dia ada banyak gila company lain. Contoh macam Sandarbi kan, Sandarbi Property, bawah dia banyak sangat company lain. Macam lepas tu you kena kira laporan kewangan daripada parents tu, lepas you kena kira juga subsidiary tu. For me that kind of subjek macam antara paling susah lah, kita panggil dia advanced group accounting lah, advanced group. So macam for me that's harder sikit lah, sebab complicated sikit. Lepas tu my yang GPA tu sama lah kot macam Tasnim. It's doable je. Subjek paling hardcore sebab macam kita orang dua-dua ambil minor Islamic account. Ini I rasa bergantung pada individual juga kot. You suka subjek yang banyak mengira ke, banyak membaca ke. Sebab bila ambil account, you ada juga subjek management. Macam business, marketing, tu semua memang banyak baca lah. Banyak baca and banyak apply. So kalau tanya I kurang sikit subjek-subjek membaca ni. So bila Islamic accounting, you banyak membaca. Sebab banyak sangat teori. So I kurang lah subjek Islamic accounting, tapi alhamdulillah okey je. Depends on individual. Sebab macam I kurang juga finance. So memang I suka account je lah cerita dia. Tapi apa yang you akan belajar kat degree memang you akan guna lah time kerja. Kalau you jadi accountant, you jadi audit, memang you akan guna. So don't worry. Macam lah. Aziz Irfan kalau suka teori, okey lah tu, boleh ambil account kalau suka teori. Sebab memang account banyak juga lah teori, macam bukan kira-kira je, macam you kena macam you kira, you kena buat analisis daripada you kira tu apa benda. Macam ni masa tak ada dah minat math sangat, macam biasa-biasa je. I'm more to theory person, so I macam account ni okey lah, boleh. Suka lah macam tu.
Dah. Okay. Apa lagi nak tambah? So rasanya itu je masa tambahan kita. Okay. Jadi itulah saya conclude lah sikit berdasarkan apa yang telah di-sharekan oleh dua orang yang proven lah. Sekarang ni kita boleh kata berjaya kan. So apa yang saya dapat lah daripada diorang dua ni, yang kita sama-sama nak kena buat lah. Paling utama sebenarnya macam mana kita nak live our life tau. So macam yelah, kita ada chance hidup kita tau. Okay, katakan kita ni dia accountants dan sebagainya. So macam mana kan gaya hidup seorang accountants kan. Kalau kita tengok kan macam mana Kak Aina cerita, Kak Tasnim cerita kan. Tak ada kerja, tak ada hidup 9 to 5 and so on. So macam that mentality, that effort, benda tu, that discipline semua dah nak kena develop daripada sekarang. What we are doing right now, itulah yang akan portraykan kita 5 tahun ke hadapan nanti. So kita nampak diorang berjaya ni sebab 5 tahun yang lepas, diorang dah struggle gila bapak yang kita mungkin tak nampak kan. Saat-saat diorang tengah bersedih kan, nak kira kan tak dapat kan. Orang ni kira dapat lain, kita kira dapat lain kan. Kita tak mungkin tak sampai lagi masa kan nak kena kira daripada bapak punya company sampai ke anak-anak punya company kan. Dia nak kena hantar esok katakan. So benda-benda tu kan. So you have the choice. Kita pun ada dapat exposure. So it's time for us to make our move lah. Okay. So hope dengan adanya sharing ni membantu korang untuk clear lagi pathway korang ke hadapan. And kalau korang perlu kan nak keep in touch ke apa, boleh je Roger Mr. Nob, nanti Mr. Nob akan link kan lah dengan diorang. Alright. So I think that's it for tonight. Mr. Nob apa ada assignment lagi nak kena buat. So kita kena habis. Alright. So thank you kepada semua yang datang. Kita akan screenshot. Jadi kalau nak tunjuk muka-muka handsome dan cantik tu bolehlah buka kamera ya. Kami nak tambah sikit boleh tak? Sila lagi. Oh last word silakan. Sebab korang janganlah macam don't be hard on yourself lah. Kita ni sebab kita lampan, so kita macam seize the moment and live your life. Tapi jangan terlalu leka, jangan terlalu lalai. Sebab sebuah benda yang apa kita buat pun tak boleh terlalu macam tak boleh lebih, tak boleh kurang. Everything is on average kan. Istimpah je kita macam tu. So just keep your discipline and insyaAllah have faith. Aku nak tambah juga last word lah. So my last word is macam jangan stress sangat lah, macam enjoy juga lah. You belajar, you enjoy. Belajar, you enjoy gitu. So macam you tak ada stress sangat lah. Lepas tu kalau you rasa macam one day nanti if you rasa kenapa aku buat benda ni, kenapa buat benda ni, yeah that's normal lah, that's really normal. Biar je benda tu, biar je. Nanti you akan dapat jawapan bila you dah sampai kat tahap tu. Ada kalau you fikir penatnya belajar apa semua, misalnya it's okay, benda belajar ni 4 tahun je, kejap je. You sampai umur 20, lepas tu nanti you kerja lah sampai itu. Mungkin fikir macam tu je lah. Sebab belajar ni kejap je, macam nanti in fact you will miss your study time. So macam enjoy your study time, betul. And don't forget to doa lah, doa for your rezeki. Bila you banyak bagi dekat orang lain, always sedekah doa, always sedekah to other people. So bila you sedekah, nanti rezeki you akan datang in berbagai form lah. Contoh kalau you sedekah, you dapat kerja yang bagus, you dapat surrounding yang bagus, you dapat bos yang bagus, you dapat macam kawan yang bagus. Macam tu lah. Defensive lah. Itu je my last word. Thank you. Okay. Thank you juga daripada saya. Okay, so kita ambil gambar sikit. So dah ready ya kot? Kalau ada yang nak buka kamera boleh buka kamera. Seorang je. Seorang je. Yang lain mungkin malu-malu. Buka lah. Hai Farah. Ni Firdaus tanya tadi. Oh nampak budak pandai semua orang. Sebab bukan spam. Boleh. Memang account lah semua ni Farah, Firdaus.
Masa depan je. Okay. So kita ambil Right. Okay, senyum semua. 1, 2, 3. Okay, one more time. Sekejap ya. Okay, kali ni kita freestyle sikit Okay, 1, 2, 3. Alright. So, that's all for tonight. InsyaAllah dari rezeki kita jumpa lagi. Korang jangan left channel Nanti kita akan bagi banyak input, content untuk korang meneruskan perjuangan korang dalam bidang accounting. Okay, so thank you lagi sekali pada semua yang datang, speaker-speaker kita, pendengar-pendengar kita. Alright, so good night semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. All the best everyone. Alright. Thank you all.